السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Talhah bin Ubaidillah bin Asman bin Amru bin Ka'ab التيمي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو كما قال متفق عليه. Hadis ini diriwayatkan daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata Talhah, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah merupakan penduduk Najd. Najd satu nama tempat. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sairur ra'si, hal keadaan rambut dia teronyeh. Rambut dia ni tidak tersikat elok. Hal keadaan dia ni orang faham bahawa dia baru mai daripada satu perjalanan jauh. Begitu. Zaman tu naik unta tengah padang pasir. Jadi keadaan rambut dia tak terurus. Begitu. Nasma'u dawiya sautih. Kata Talhah, sahabat Nabi ni, dia kata kami dapat dengar suara dia ni berdengung. Dia bercakap, suara dia ni bunyi berdengung gitu. Wala nafqahu ma yaqul, kami tak faham dia kata apa. Seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni merupakan penduduk Najd. Dia sampai di depan Nabi, hal keadaan rambut dia teronyeh, nampak tidak terurus, dan bunyi suara dia ni sengau sampai orang tak boleh faham dia kata apa. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia main dekat betul-betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza huwa yas'alu 'anil Islam, baru boleh faham rupa-rupanya dia nak tanya Nabi tentang Islam. Daripada jauh dari dia duk cakap ni, orang tak faham dia kata apa, Nabi pun tak faham dia kata apa, sehinggalah dia sampai dekat Nabi baru faham. Rupa-rupanya dia nak tanya Nabi, ya Rasulullah, Islam ni apa benda? Begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dah faham soalan dia, Nabi jawab,
Nabi kata Islam itu khamsu salawatin fil yawm wal laylah. Nabi kata Islam itu ialah yang pertama sekali kamu semayang 5 waktu siang malam. Hak ni mula sekali. Kalau hak ni pun tak buat, tak sadut sahabat kata orang Islam lah. Islam itu ialah khamsu salawat. Semayang 5 waktu. Fil lail wal laylah. Siang malam ada 5 waktu semayang. Maknanya ialah Nabi SAW nak bagi tahu bahawa semayang fardu ni adalah pokok kepada segala-gala benda. Kalau semayang fardu yang 5 waktu ni pun tak boleh jaga, tak usah cakap soal jihad. Kalau semayang 5 waktu ni pun duk tergelincang, tekoh buat, tekoh tak buat, terus bercakaplah soal nak buat benda-benda yang lebih besar. Kerana ini adalah imaduddin. Ini tiang kepada agama. Bila mai penduduk Najat ini tanya Nabi SAW, Islam ni apa? Nabi kata sebelum apa-apa, aku nak bagi tahu dulu. Islam ialah semayang fardu 5 waktu tak boleh tinggal. Yang ni mula sekali. Faqala hal alayya ghairuha. Bila dah Nabi kata semayang 5 waktu, dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, dia kata ada tak semayang lain-lain pada 5 ni? Oh, semangat. Ada tak ada semayang lain-lain pada 5 ni? Duk berasa 5 ni lagu sikit sangat. 24 jam suruh buat 5 kali aja, sikit sangat. Ada tak semayang lain ya Rasulullah? Qala Nabi SAW. Nabi kata la. Nabi kata tak ada dah. Illa an tatawwa. Melainkan kalau kamu buat juga, itu semayang sunat. Hak fardu 5 saja. Kalau kamu tanya ada tak ada semayang lain, maksud kamu tanya ni ialah semayang fardu lain ada ke tak ada lagi? Hak wajib lain ada ke tak ada lagi? Jawab dia tak ada. Hak wajib, hak fardu 5 saja. Lain pada tu, illa an tatawwa. Melainkan kamu buat hak sunat saja. Faqala Rasulullah SAW. Nabi sambung lagi penjelasan dia tentang Islam. Nabi kata, wasiyamu syahri Ramadan. Islam itu ialah bila mai bulan Ramadan kena puasa. Bila mai bulan Ramadan kena puasa. Jawab laki-laki Najat ini, hal alayya ghairuh. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak puasa fardu lain daripada puasa Ramadan? Nabi kata, la illa an tatawwa. Tak ada dah, hak fardu sebulan Ramadan sahaja. Kalau buat juga jadi puasa sunat. Qala wa zakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Nabi kata Islam juga ialah kamu kena buat keluar zakat. Kalau kamu cukup syarat, cukup segala-gala benda yang mewajibkan kamu keluar zakat, maka wajib buat keluar zakat. Buat keluar zakat itu bermakna kamu Islam. Kata dia, hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, ada tak ada fardu lain yang melibatkan harta selain daripada zakat? Nabi kata, la illa an tatawwa. Tak ada dah, hak fardu zakat saja. Hak lain pada tu kalau kamu bagi, itu jadi sedekah sunat. Fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul, wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Dah habis Nabi terang macam tu, dia pun beralih pergi. Dia mai tanya Nabi, ya Rasulullah, Islam ni apa? Nabi kata, Islam itu semayang 5 waktu siang malam. Islam itu ialah puasa bila mai bulan Ramadan. Islam itu ialah kamu kena buat keluar zakat. Bila Nabi terang sampai tentu, fa'adbara, maka dia beralih membelakangkan Nabi. Kemudian dia berjalan pergi. Dalam dia duduk berjalan tu dia kata, wallahi, dia kata, la azidu ala hadha wa la anqus. Dia kata, demi Allah, aku tak akan buat lebih daripada hak Nabi kata ni, dan aku tidak akan buat kurang daripada tu. Aku nak buat hak tu aja. Semayang 5 waktu aku nak jaga sungguh-sungguh. Bulan Ramadan aku nak puasa sungguh-sungguh. Kalau aku ada harta lebih, aku nak buat keluar zakat. Aku buat keluar, aku tak kecoh. Aku nak buat hak ni aja. Aku tak mau buat lebih pada ni, dan aku tidak akan kurang daripada yang ni. Nabi SAW dengar cakap dia ni. Faqala Nabi SAW, aflaha in sadaq. Nabi dengar dia kata tu. Nabi kata, berjaya dia ni di hari akhirat esok. Kalau dia benar macam yang dia kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita nak bagi tahu ialah, Islam ni bukan susah sangat.
Islam ni bukan susah sangat. Islam tak susah. Yang kita heran pasal apa? Islam yang tidak susah ni orang Islam nak tinggal. Pasal apa? Kita bercakap tentang soal nak implement undang-undang murtad. Tuan baca dalam surah Abang, ada pro, ada kontra. Hak pro kata memang undang-undang ni wajib dilaksanakan, Allah suruh. Hak kontra kata apa? Kalau dilaksanakan merosakkan imej Islam. Rosak mai kok mana? Kalau Islam suruh, kalau agama suruh, kalau Allah suruh buat lagu tu, kita kata kalau buat rosak, rosak kok mana? Kalau Tuhan suruh tentu elok. Nampak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walhal Islam tidak susah. Tidak ada sebab kenapa orang Islam berasa fed up dengan Islam, nak tinggal Islam. Tidak ada sebab. Kerana Islam ni tidak menyusahkan. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maksud dia Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Tuhan tak suruh kita buat teruk-teruk apa. Tuhan suruh satu aja, kita sembah dia mesti ikhlas. Satu. Hunafa, dan kita disuruh supaya dalam beragama lurus hati. Lurus hati maksudnya kita dengan agama ni tak ada langsung buruk sangka. Tak ada langsung. Hati kita ni hunafa. Sentiasa lurus dengan Tuhan. Makna kata, semua ayat 6,000 ayat lebih yang ada dalam Quran tu kita baik sangka belakang. Kita baca ayat tentang apa pun kita baca, kita ingat Allah suruh benda ni. Kalau Allah suruh tentu baik. Kita lurus hati dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus salah. Allah suruh kita sembahyang. Wa yu'tuz zakah, Allah suruh kita buat keluar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, Tuhan kata itulah agama yang lurus dan benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita perbetul mana-mana yang silap. Kita perbetul mana-mana yang silap. Kita bukan hidup nak tongkat langit. Satu hari kita mati, kita jumpa. Segala janji Allah Subhanahu wa taala kita nanti jumpa. Silap kita menyesal tak ada guna. Dan mudah-mudahan mana-mana yang dah tersilap kita perbetul. Mudah-mudahan dengan perbetul itu Allah terima kita untuk duduk di dalam limpah rahmat dan belas kasihan dia, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 10. Bahrul Mazi jilid 10. Tajuk baru muka surat 194. Muka surat 194. Tajuk baru bab ma jaa fi man syahara silah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan mereka yang mencabut dan mengeluarkan senjata. Malam ni kita nak tengok satu tajuk, iaitu cerita tentang kita bawa keluar senjata tunjuk ke orang. Syahara silah maksudnya ialah kita buat keluar senjata, menghunuskan senjata. Itu dalam bahasa Melayunya lagu tu. Cabut tunjuk lagu tu. Sama ada tunjuk dalam bentuk nak ajak orang bergaduh dengan kita, ataupun cabut tunjuk melawak bergurau. Ceritanya ialah cabut senjata tunjuk ke orang, belah tajam tu tunjuk ke orang. Apa hukum agama tentang benda ni? Ketahuilah saudaraku, bermula mengeluarkan senjata itu iaitu seperti dua orang yang berkelahi. Maka mengeluar seorang akan senjatanya kerana nak membunuh. Ataupun dua orang yang bergurau. Maka seorang daripadanya mengeluarkan senjata kerana mengugut dan menakut-nakutkan kawan dia. Tak kira. Sama ada buat keluar kerana ajak gaduh. Hang mai. Kalau hang berani rapat mai, pisau duk tunjuk lagu tu. Ataupun melawak dengan kawan. Melawak dengan kawan, buat keluar pisau duk tunjuk belah tajam pergi ke dia ni. Maka ia itu tegah belaka, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Maknanya tak boleh belaka. Itu sebab tuan-tuan, kita bila orang minta parang duduk dalam tangan kita, kita ambil parang tu bagi belah hulu, jangan bagi belah tajam.
Bagi belah hulu. Pasal apa? Bagi belah tajam ni benda nak jadi. Bukan kita nak rodok perut dia dengan parang tu. Kita buat lagu tu tak macam mana ke dia main lembut lutut, pergi perut dia. Dia jadi kes bunuh. Bunuh tu dia panggil apa? Bunuh tak sengaja. Salah juga. Maka Islam mengingatkan kita, jangan cari pasal dengan benda-benda tajam ni. Jangan cari pasal. Hadisnya an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man hamala alaina as-silah falaysa minna." Itu dia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa menanggung ia atas kami akan senjata, maka tiada ia daripada golongan kami. Yakni bukan ia daripada mereka yang dapat petunjuk dengan petunjukkan kami dan menurut akan ajaran kami dan amal kami dan keelokkan jalan kami. Itu dia. Siapa yang duk cabut senjata tajam, pisau ke, parang ke, pedang ke, apa ke, buat keluar tunjuk kat kawan macam tu, Nabi kata apa? Falaisa minna. Dia termasuk dalam golongan orang yang tidak ikut ajaran kami. Nabi kata. Sebab Islam tidak pernah ajar suruh cabut senjata tajam tunjuk ke orang macam tu. Islam tidak pernah ajar. Siapa yang duk buat macam tu, maka dia tidak ikut tunjuk ajar kami. Yang ni tunjuk ajar Islam. Faham dia apa? Tak boleh. Buat lagu tu tak boleh. Masalah. Haram seorang Islam itu menakutkan dan mengugut saudaranya yang sama Islam dengan senjata, dengan zahir tegah daripada hadis di atas tadi. Faham daripada situ, haram kita bawa keluar parang tunjuk ke orang macam tu. Dan jikalau bergurau sekalipun, walau kana bergurau itu muslim, walau kana bergurau itu sama saudara seibu sebapa, tak boleh. Walaupun adik dengan abang melawak, tak boleh buat lagu tu. Ni pula pak mentua bawa keluar pisau tunjuk kat menantu lagu tu lagi karut. Ada satu kawan telefon baru ni. Kan? Masalah ni tak habis. Kan? Masalah ni tak habis. Satu kawan telefon. Nak dijadikan malang bagi dia. Dia ni convert, baru masuk Islam. Kahwin dengan orang perempuan Islam. Kemudian perempuan dia, yang hak Islam pada asal ni, perempuan dia ni sudah pergi zina pula dengan satu bangsa Hindu ni. Nampak? Suami ni asal daripada orang bukan Islam, masuk Islam, menikah dengan perempuan Melayu Islam. Hak perempuan Melayu Islam ni pula pergi berzina pula dengan bangsa bukan Islam. Jadi sampai berita tu kepada dia, kepada suami ni. Jadi suami sudah marah isteri dia. Bila tanya mula tak mengaku, bila tanya-tanya lama mengaku. Bila mengaku jadi berkelahi. Bila berkelahi malam tu juga suruh hantar dia balik rumah pak dia. Ni hak Melayu ni, hak Melayu Islam ni. Tapi tak apalah, dia kata dah kata tu dia pun pergi hantar balik lah. Pukul 3 pagi pergi hantar rumah pak mentua. Masa hantar tu cakap dengan pak mentua elok. Dia kata lah ni pak tolong nasihat anak pak ni, dia buat silap. Yang ni kali kedua dah. Bukan kata kali pertama, kali kedua dah dia ulang benda yang sama dengan laki-laki yang sama. Pak tolong nasihat. Dia kata yang ni anak pak, isteri saya. Pak tolong nasihat dia pergi elok balik. Dalam 3-4 hari saya main ambil dia balik. Okey. Dia pun balik main. Tunggu 3-4 hari, telefon. Dah abang kata tak boleh ambil lagi, tak. Tunggu seminggu. Seminggu tak boleh. Pak mentua kata tak apa, nanti aku hantar. Sampai 2 minggu. 2 minggu tak main hantar, dia pergi nak ambil. Pergi, pak mentua tunggu dengan pisau duduk depan pintu. Pak mentua sudah tunggu dengan pisau di depan pintu. Jadi dia ni satu orang bukan Islam, baru masuk Islam. Jadi dia duk bayangkan Islam ni cantik lah. Jadi dia bila dia masuk Islam, dia kahwin dengan satu perempuan Melayu yang memang Islam daripada asal. Tiba-tiba hak perempuan Melayu hak Islam pada asal pergi buat perangai tak elok. Tiba-tiba pak dia pula menyebelahi anak dia pula pergi jadi tak elok macam tu. Tiba-tiba pergi padam pula cerita anak dia pergi buat benda tak elok dan sebagainya. Timbul pula cerita kata dia ni masuk Islam tapi tak mau semayang. Dia naik cerita lain pula dah. Nak kambui cerita tak elok dia. Jadi dia telefon kat kita. Dia pun bukan kata orang koman-koman, satu orang profesional. Hak laki-laki ni, dia telefon mai kat kita, jadi duk bunyi tak puas hati lah.
Dia kata, apa saya Pak Ustaz? Dia kata, orang Islam tak patut buat macam ni. Dia kata, saya Ustaz, saya daripada bukan Islam. Saya masuk Islam, saya bertujuan nak belajar Islam. Tiba-tiba, dahan ni, tempat saya duk pegang nak belajar Islam ni, dia pula bagi satu contoh yang tak elok untuk saya. Saya nak bagi tahu Ustaz, dia kata, saya daripada bukan Islam, saya masuk Islam. Sebelum saya masuk Islam, saya minum. Sekarang saya dah masuk Islam, sudah 2 tahun. Dia kata, saya berhenti minum. Saya berhenti minum. Saya nak beritahu Ustaz, isteri saya minum. Tuan-tuan tengok apa kita nak kata. Dia serabut. Dia jadi serabut. Saya bercadang, saya nak belajar agama daripada dia. Tapi nampaknya saya tak boleh belajar apa daripada dia. Nampaknya saya pula nak kenapa betul dia. Dan yang saya paling kesal sekarang, dia kata, yang saya paling kesal sekarang ni, isu dia buat jahat sudah tutup. Dia kata, sekarang isu saya sudah timbul, seolah-olah saya ni masuk Islam kerana nak kahwin. Dan saya sejak dah masuk Islam, tidak pernah semayang. Dia kata, saya beritahu Ustaz, saya hormat Ustaz orang agama. Dia kata, saya beritahu Ustaz, saya daripada masuk Islam, saya semayang tak tinggal. Dia kata. Dan, nampak? Saya pun kata lah macam ni, UP pejabat kadi. Rosak. Kita nak pergi duk masuk campur pun kita dengan tak tahu apa, dan autoriti pun tak ada. Kita nasihat dekat dia lah ni, UP pejabat kadi, you cerita elok-elok benda ni, suruh dia fikir macam mana nak buat. Tapi setidak-tidaknya benda ni bila main dekat kita, kita boleh nampak gambaran masyarakat ni. Hak orang baru masuk Islam ni tujuan nak tumpang mengaji, nak tumpang teduh ilmu Islam daripada kawan hak memang Islam pada asal. Masuk-masuk, Allah, dia jadi sebaliknya. Jauhnya masyarakat kita daripada kepahaman Islam yang sebenar ni. Jauh sampai macam tu. Dan menjadi tanggungjawab kita semua hari ni nak kena bawa orang ni supaya orang ni faham Islam hak betul punya. Islam hak betul adalah Islam hak Quran kata, hak hadis kata, hak ni Islam betul. Pasal Allah ni bunyi Islam ni banyak sangat. Tapi hak tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis pun pergi mengaku kata Islam juga. Hak ada dalam Quran, ada dalam hadis, depa tolak pergi ke tepi, depa kata hak tu bukan Islam. Berserabut habis, orang tak faham semua tentang Islam lah ni. Lah kita nak bagi masyarakat faham, bila kata Islam tidak boleh lari daripada apa yang Allah bagi tahu dalam Quran, apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis. Itu Islam. Begitu. Jadi dia kata di sini, dia kata haram kalau sekiranya seorang Muslim itu menakut ataupun mengugut saudaranya yang sama Islam dengan senjata, dengan zahir tegah hadis di atas itu. Dan jikalau bergurau sekalipun sama saudara seibu sebapa, tak boleh. Sehingga mengaku Nabi SAW akan orang yang memperlakukan yang demikian itu bukan daripada orang ahli taat dan bukan daripada golongan yang menjunjung suruhnya. Itu dia. Tuan-tuan, benda ni kalau kita kata kecil ke besar benda ni? Kita kata kecil aja, apa ni takkan sampai melawak keluar pisau tunjuk lagu tu pun tak boleh. Kita kata kecil. Tuan-tuan baca, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW melarang kita buat macam tu. Bahkan Nabi SAW kata, orang yang buat juga benda yang dilarang ni, buat keluar pisau tunjuk macam tu, bukan orang-orang yang menjadi ahli taat. Dan ini bukan orang yang menjunjung suruhnya. Maknanya besar ke tak? Besar. Dalam Islam, bila benda tu dilarang, kalau buat, itu kesalahan besar. Kita tak boleh kata hal ni kecil. No. Bila Islam larang, benda tu besar. Kalau buat juga, itu kesalahan besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan, ialah orang yang merdeka dan menyalahi sunnahnya. Itu dia. Merdeka tetapi menyalahi sunnah Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, hadis Abu Musa itu hadis yang hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma jaa fi haddis sahir. Itu bab yang datang pada menyatakan hukum dera ke atas tukang sihir. Ini kita kata di masjid Seberang Jaya ke apakah itu ni, dia baca bab sihir ni. Orang yang terlibat dalam ilmu sihir, ada hukuman ke atas dia. Orang yang pergi belajar ilmu sihir, sihir ni banyak tuan-tuan. Yang kita terang panjang di masjid Seberang Jaya tu, buat santau ke orang ni, semua sihir.
Dia bukan satu amalan meracun orang secara biasa, tetapi dia menggunakan ilmu sihir dengan bantuan iblis, syaitan dan sebagainya. Maka orang yang melibatkan diri dalam belajar ilmu sihir dan kemudiannya menggunakan ilmu sihir untuk buat nanya orang, dia ni dipanggil sahir, iaitu tukang sihir. Apatah lagi dia ambil upah dengan buat kerja benda macam ni. Orang pergi jumpa dia, tunjuk gambar. Saya nak minta tuan pelingkup dia ni dalam gambar ni. Siapa dia ni? Dia ni siapa tak saya tanya. Tuan mau banyak mana tuan abang? Dia kata mau macam mana? Mau hak jenis mati dandan ke? Mau hak jenis meredak ke? Oi. Ada hak jenis macam tu punya boleh sembang pun ada. Dia kata mau hak dandan ke? Mau hak jenis meredak ke? 3 tahun baru habis ke? Sakit hati punya pasal. Saya mau hak meredak punya. Saya mau 3 tahun dia merana. 3 tahun 3,000 dia kata. Syekh ni buat keluar 3,000 letak berdebu, kata dia pun buat. Menggunakan kaedah ilmu sihirnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala izin benda-benda macam ni. Allah izin. Nampak? Apa hukum ke atas orang yang piduk terlibat dengan kerja ni jadi seorang sahir, seorang tukang sihir ini? Ketahuilah saudaraku, bermula sihir itu ialah mengeluarkan yang bukan hak seperti rupa hak. Itu definisi dia. Yang dikatakan sihir itu ialah benda tu benda tak betul, tapi bila dia buat nampak macam betul. Sihir. Dan setengahnya iaitu perkara yang bertolongan dengan syaitan pada menghasilkannya. Dan sihir juga dia berkait rapat dengan bantuan syaitan, iblis. Syaitan dengan iblis ni memang kita boleh hidup rapat dengan dia dan sebagainya. Boleh, bukan boleh maksud kata dibenarkan oleh agama. Boleh maksud kata kalau orang berhajat, jadi benda tu. Begitu. Dan setengahnya pula dengan helah. Pun termasuk dalam sihir. Tapi ini sihir kecil. Dia panggil silat mata. Silat mata. Cuma dia pandai. Jari dia cepat dan sebagainya. Dia buat depan kita tu nampak. Walhal tak ada apa. Yang tu silat mata aja. Dia bagi kita tersilap tengok aja. Tengok bola pimpong dah ada belah kanan. Tengok. Cik lagu kali tu main tak ada dah. Tak ada dah. Cik lagu tu buat cari lagu tu tak ada. Kali pula ada pula bola pimpong. Yang tu helah. Dia kata. Helah. Cepat tangan dia tu. Tapi ada juga selain daripada tu dia kata apa? Yang perkara tu berlaku dengan bantuan dan dengan pertolongan syaitan untuk menghasilkannya. Ni jenis David Copperfield ni. Syaitan. Tonton tengok biji mata dia sudah. Tengok biji mata dia tu. Mata dia tu mata setan. Mata David Copperfield tu mata setan. Dia tengok tu cara dia lain macam. Tonton boleh bayang. Dia tengok kayu api. Dia jegir macam nak terkeluar biji mata. Wung, api menyala. Api ni apa? Iblis. Memang iblis dijadikan daripada api. Bila Allah suruh iblis sujud kepada Adam, iblis tak mau. Pasal apa? Dia kata khalaqtani min nar. Dia kata wa khalaqtahu min tin. Aku Tuhan bagi jadi daripada api, sedangkan Adam daripada tanah. Macam mana nak suruh api yang hebat sembah tanah yang hina? Maka bila dia tengok kayu api, dia tengok tu menyala api. Lalu boleh padam pula, tak gaduh panggil bomba. Boleh duk tengok macam tu, api lagu duk pelan, zup, padam. Ini boleh dihasilkan, dia kata dengan apa? Dengan bertolongnya daripada syaitan, dengan pertolongan syaitan. Begitu. Baik, maka sangatlah panjang keterangannya di dalam syarah Muslim pada babus sihir. Dia kata kalau nak baca bab sihir ni lebih panjang, buka dalam syarah Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Buka di bawah tajuk tentang sihir. Dia akan cerita lagi detail tentang sihir ni sejak daripada sihir zaman Nabi Allah Musa alaihi salam dulu lagi. Dia akan cerita in detail asal usul sihir dan sebagainya, dan apa benda yang menjadi hebat dalam ilmu sihir. Begitu. Bermula hukum tukang sihir itu boleh kita lihat dan boleh kita dapat tahu daripada hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi haddus sahir darbatun bisayf. Tu dia punya teruk.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi SAW. Bermula dera, yakni hukum ke atas tukang sihir itu, pancung dengan pedang. Dia tuan-tuan, hukum Islam. Pasal apa Islam introduce hukum yang macam ni punya dahsyat? Orang yang melibatkan diri dalam ilmu sihir, dia suruh pancung dengan pedang. Pasal mereka ni, dengan kerana mereka ni, masyarakat jadi huru-hara. Dengan kerana mereka ni, masyarakat jadi huru-hara. Banyak tuan-tuan, cerita sihir ni banyak jadi. Kadang-kadang budak-budak cerdik pergi kena sihir ni. Punca pada apa? Punca daripada iri hati dengan khianat. Oh, anak dia ni mengaji pandai sangat, mari kita buat khianat. Ada orang hak jenis fikiran macam ni. Masjid tak mau main mengaji, semayang jemaat pun 3 kali, mai sekali. Hak jenis macam ni, mai pun agak tak ada dengar khutbah, agak masuk-masuk mai terus takbir semayang dan sebagainya, bagi salam dia mula sekali keluar berobu kasut. Hak jenis macam ni. Dia agama ni tak mau dengar langsung. Ayat Quran ni kalau dengar panas, tak boleh duduk. Nak marah, jadi bebal. Perungih mai dengan dandan. Kalau dengar ayat Quran, hadis Nabi, jenis-jenis agama ni tak boleh dengar. Orang jenis macam ni dalam diri dia penuh dengan sarang syaitan. Bila tengok ada orang lebih sikit, dia fikir macam mana nak pelingkuh. Dia bukan tengok orang lebih, dia berasa dia tumpang semangat, tumpang berbangga pasal orang satu bangsa, satu agama dengan dia ada kelebihan. Dah. Sebaliknya dia fikir cara negatif. Fikir macam mana kita nak kepak bang dia ni. Fikir macam mana kita nak pelingkuh bang dia ni. Fikir macam mana kita nak musnahkan dia ni. Ada orang macam ni. Tuan-tuan, sekolah asrama penuh, sekolah apa, banyak duk jadi kes-kes macam ni. Banyak duk jadi. Satu sekolah ada seorang. Satu sekolah asrama penuh tu dulu. Satu budak cukup bijak. Masa trial exam, periksa percubaan, SPM. Semua A1. Budak pandai, budak cerdik, budak bijak. Masa periksa SPM, semua dapat A1. Periksa trial exam, periksa percubaan SPM, semua pelajaran dapat A1. Budak bijak. Duk sihat elok-elok, tak ada apa-apa. Habis aja periksa percubaan SPM, nak tunggu periksa SPM betul. Dalam tempoh masa yang terdekat tu kena sihir. Dia jadi macam mana tuan-tuan? Tengah duk tidur pukul 1, pukul 2 pagi bangkit cari pisau duk berjalan kot dalam asrama ni. Pasal apa? Duk dengar di telinga ni, duk dengar mak dia duk suruh pergi bunuh orang. Biasa jadi benda yang macam ni. Terkejut habis semua. Kawan-kawan bangkit tengok, mata pun duk tengok tepat dengan tangan duk pegang pisau, jenuh duk ongkoh pegang. Bawa pergi hospital, kena satu jet. Kena balik. Lali sat. Elok balik. Malam saat ni main pukul 1, pukul 2 jadi pula dah bangkit celek biji mata bulat, awak pisau pula jalan kat dalam asrama. Berbahaya. Akhirnya terpaksa hantar balik kampung. Duk berubat ni sampai akhirnya tak boleh ambil SPM tahun tu. Pasal apa? Ikut perubatan moden. Dia kata apa? Oh, budak ni tension. Pasal dekat nak periksa ni dia tekanan. Itu mengikut perubatan moden. Dia mengandaikan budak ni kena tekanan sebab menjelang peperiksaan. Tapi masalahnya budak ni tidak nampak tanda-tanda ada tekanan sebelum tu. Duk okey, elok-elok, atau pup terus tukar jadi macam tu. Ada tak ada kemungkinan ini adalah unsur sihir yang masuk mai kena dia? Kemungkinan ada. Kalau betul lah apa yang kena kat dia kerana sihir, zalim tak zalim orang yang buat sihir ni? Amat zalim. Satu budak yang tidak ada dosa apa, tidak ada salah apa, bahkan budak baik pula yang boleh menjadi pejuang bangsa dan agama di masa depan, tiba-tiba kerana iri hati kita musnahkan hidup dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Islam mai dengan satu hukuman. Dia kata apa? Dia kata haddus sahir darbatun bisayf. Hukum ke atas tukang sihir ialah pancung sampai mati. Tapi siapa yang berhak melaksanakan hukum ni? Pemerintah, bukan kita. Pemerintah yang berhak menjalankan hukum ini. Pasal apa? Pasal sampai hati dia buat ke orang macam tu. Dia sampai hati itu buat naya orang macam tu. Tuan-tuan pernah tengok orang kena santap? Ya Allah. Ada hak 3 bulan. Daripada hari kena ni muntah darah.
Daripada hari kena ni muntah darah. Tiap-tiap hari muntah keluar darah. Seminggu tuan-tuan, muka kepek. Muka dia kepek macam mana tin jadi kepek tu. Kepek, biji mata cengkung ke dalam. Seminggu aja habis darah satu badan keluar. Nak tunggu hari mati 3 minggu tu. 3 minggu aja. Nak tunggu hari mati 3 minggu tu. Merana ni Allah yang mengetahui. Angkara siapa ni? Angkara tukang sihir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau dia gamak buat ke orang macam tu, patut tak patut dia dipancung sampai mati? Islam kata dia patut dihukum pancung sampai mati. Begitu. Maka tidaklah lain daripada bunuh sahaja hukuman ke atasnya. Sebagaimana zahir hadis itu. Imam Malik kata kalau kamu buat kajian tentang ilmu sihir, tentang ilmu hitam, kamu akan setuju bahawa hukum bunuh itu adalah hukum yang setimpal kepada orang yang buat sihir ini. Begitu. Dan kata Syafi'i, tiada dibunuh. Tiada dibunuh langsung, bahkan pastilah lihat dahulu. Jika sihirnya membawa kepada kufur, maka dibunuh akan dia. Dan jika tiada membawa kepada kufur, tiada dibunuh, bahkan ditakzir akan dia. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia agak lembut dalam menjatuhkan hukum kepada orang yang menjadi ahli sihir. Imam Syafi'i kata betul, tukang sihir ni patut dihukum bunuh. Tetapi tidak sah kata dia ni ahli sihir terus bunuh. Dah, dia kata. Sebaliknya tengok dulu. Kalau sihir dia ni sihir yang boleh menyebabkan dia jadi murtad. Kalau sekiranya sihir dia ni sihir yang boleh menyebabkan dia jadi kufur. Misalnya sihir dia ni sampai ke peringkat sihir sembah syaitan. Habislah, kufur lah. Ada tuan-tuan, orang yang terlibat dalam ilmu hitam, ilmu sihir ni, dalam rumah dia dia simpan macam-macam patung, tokong-tokong ni dia simpan. Dia puja pula tokong, tengkorak apa semua ni dia puja. Nak bagi jadi lagi ilmu sihir dia ni, dia kena puja benda ni. Lagi kuat dia mendekatkan diri dengan syaitan, lagi menjadi ilmu karut dia ni. Lagi menjadi. Indonesia banyak tuan-tuan, benda macam ni Indonesia banyak. Indonesia banyak. Dulu ingat belah Bukit Mentajam ni, geng Selong Spender ni. Ada satu masa dulu, saya ingat tahun lepas kot, geng Selong Spender daripada Indonesia masuk mai sini, kerja duk samun rumah orang. Samun tak apa, lepas samun dirosakkannya perempuan yang ada dalam rumah. Tu syarat ilmu sihir, ilmu black magic yang dia menuntut ni. Dia kalau masuk tak boleh, tak memadai dengan mencuri saja. Dia mesti kena buat benda-benda ni, tak elok ni, dia kena buat. Kan? Lepas tu pula menjadi ilmu sihir dia ni tembak takluk. Kan? Tapi bila sampai masa dia, dengan izin Allah tembak lut. Nampak? Pasal apa? Pasal ini ilmu ni semua ilmu yang jadi tak jadi tertakluk kepada izin Allah. Hari Allah izin tembak takluk, hari Allah tak izin tembak kena. Allah izin kepada pihak yang tembak dia pula, maka baru kena. Nampak? Ini di antara contoh-contoh apa? Ilmu hitam ataupun ilmu sihir yang berlaku depan mata kita. Depan mata kita dia tunjuk benda-benda macam ni. Maka Imam Asy-Syafi'i dia kata kalau sekiranya tukang sihir ini dia melibatkan diri dalam ilmu sihir sampai ke peringkat jadi kufur. Di antara contoh yang boleh menyebabkan dia jadi kufur, di antara contohnya apa dia? Dia sembah syaitan misalnya. Di rumah dia ada satu penjuru pasang api misalnya. Ada masa-masa tertentu pergi duk sembah api itu misalnya. Yang semua amalan ini menjurus kepada bukti bahawa dia sudah kufur dengan Tuhan. Dia sudah sembah benda lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang macam ni kata Imam Syafi'i dia wajar dibunuh. Dan jika tiada membawa kepada kufur, maka tidak dibunuh, bahkan ditakzirkan dia. Tapi kalau dia ni tidak sampai ke peringkat nampak nak jadi kufur, cuma saja jenis khianat, dia buat benda-benda tak elok dan sebagainya, tapi tak nampak, tak ada bukti depan mata kita dia buat benda yang boleh jadi kufur, maka dia wajib dihukum takzir saja, tidak sampai ke peringkat hukum bunuh. Sebagaimana kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahli ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, dan ialah qaul Imam Malik bin Anas. Dan kata Imam Syafi'i,
Hanya sahaja dibunuh itu tukang sihir apabila ada ia beramal pada sihirnya dengan barang yang menyampaikan dia kepada kufur. Maka apabila beramal ia akan amal yang tiada kufur, maka tiada kami fikirkan atasnya bunuh. Itu fatwa Imam Asy-Syafi'i. Baik, masalah dengan nas hadis yang di atas ini dan lain-lainnya lagi, bahwasanya amal sihir itu haram dan ialah setengah daripada dosa besar dengan ijma' ulama. Itu dia. Kalau dia ada ilmu sihir dan dia mengamalkan ilmu sihir, haram. Sepakat semua sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama besar bahawa mengamalkan ilmu sihir adalah haram. Begitu. Dan sesungguhnya di dalam syarah Muslim, di dalam Kitabul Iman, bahawasanya Nabi SAW membilangkan dia daripada as-sab'ul mubiqat. Nabi SAW pula mengkategorikan sihir ini di dalam 7 perkara yang boleh membinasakan iman manusia. Cerita dia tak maulah. Sihir ni cerita dia tak maulah. Ada juga tuan-tuan orang biasa tanya saya. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya ni masalah. Pak saya ni ada belajar ilmu macam-macam ni. Dia kata. Jadi masalahnya lah ni, saya anak laki-laki sulung pak saya. Dia kata. Dan mengikut dia punya tradisi dia, sebelum pak saya mati, dia kata, mesti bagi kat saya. Jadi saya, Ustaz, duk main mengaji, duk dengar ni semua, saya tak mau lah. Jadi nak buat macam mana, Ustaz? Kita kata, dah kata tak mau, tak usah ambil lah. Dia kata, mereka kata tak boleh, mesti kena ambil. Kalau kita tak mau nak ambil, macam mana? Kata kita tak mau, tak usah ambil lah. Tak, mereka kata tak boleh. Kalau saya tak ambil, pak saya tak tenteram. Kata yang tu tak tahu, pergi tanya orang yang tahu. Kita tahu abang kata tak boleh aja. Kan? Jadi dia kata kalau tak ambil sekali lagi nak jadi lagi, tu tak tahulah, pergi tanya orang yang tahulah. Kita pun tak tahulah, sampai perenggat tu aja kita boleh jawab pun. Ada juga macam tu. Dia jenis nak kena turun-temurun pula. Pak bela benda ni, pak nak kena bagi ke anak sulung laki-laki, anak sulung lagi esok nak kena bagi dekat anak sulung laki-laki, dia pula karut dah benda ni. Bila nak habis benda ni? Takkan benda ni tak boleh kita stop tengah jalan. Kan? Cerita dia begitu. Cerita dia tuan-tuan, daripada awal jangan pergi duk cari dah benda ni semua. Jangan pergi duk cari, ni saja cari ni. Ambil cuti seminggu. Naik pergi duk bertapa Gunung Jerai. Dengan makan bertih. Seminggu duk makan bertih ni pun karut juga. Turun-turun tu kira terai golok perak bawah tangan tu tak dia apa. Dia kata jadi tengok dah. Jadi tengok dah. Lepas tu naik papan tanda depan rumah. Orang pakat main meneru, pakat main ambil ubat kat dah. Enggak, saja cari. Ada juga hadis macam ni, saja cari. Bukan yang dia cari itu, bukan dia cari rezeki, dia cari penyakit. Maka agama bagi ingat dekat kita awal-awal dah, dia kata apa? Benda ni as-sab'ul mubiqat. Di antara 7 benda yang boleh membinasakan iman kita. Dan menerangkan bahawasanya terkadang adalah ia kufur. Dan terkadang tiada ada kufur. Hanya maksiat yang besar, dia kata. Maka jika ada padanya perkataan atau perbuatan yang membawa kepada kufur, maka jadilah ia kafir, seperti menyembah jin dan syaitan, ataupun memuja-mujanya dengan perkataan yang mengkufurkan dia. Yang ni yang dikatakan amalan yang boleh bawa kufur. Dia ada pula ayat-ayat tertentu hidup puja benda-benda ni semua. Istiadat tertentu dibuat. Malam jemaah lagu duduk katuk, lampu semua padam habis dalam rumah. Lepas tu lagu duduk kemian dia keluar daripada rumah dia. Dia ada istiadat yang tertentu. Lepas tu dalam gelap tu pula nampak lagu main macam-macam rupa. Cak lagi main lagu duduk bagi apa kain kuning apa akan suruh beli kepala. Cak lagi lagu timbul main pula dalam gelap tu bagi kerih lama. Cak lagi dah karut ni duk ada banyak dalam masyarakat kita lah ni. Karut ni duk ada banyak. Yang herannya kawah duk cari ni pun ramai. Hak duk cari ni pun bukan sikit. Oh, nak bagi lagi kemas lagi. Ada dah tapi tak apa kemas lagi. Tok guru bagi tahu pula kalau nak kemas lagi, hang dengar orang mati aksiden. Hari ni mayat dia ke bumi, malam ni hang pi korek. Dia pi tuan-tuan. Ni, hak jenis kaki tak apa nak cukup ni. Dia pi cari benda-benda macam ni. Pasal apa? Pasal dia nak merosakkan diri dia. Rosak diri sebasal rosak agama dia. Dia buat perbuatan yang boleh membawa kepada kufur. Kufur ni apa tuan-tuan? Habislah dia. Jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak akan bagi belah kesian ke dia walau sikit pun.
Dia kata ataupun perbuatan yang dia buat tu perbuatan menghina Quran dan menghina Nabi SAW dan sebagainya. Ada juga. Dia ambil ayat Quran sekerat, dia cantum dengan apa ke jampi serapah sekerat. Perbuatan dia ambil sekerat Quran sekerat, cantum-cantum tu menghina ayat Quran. Ayat Quran bukan digunakan untuk tujuan yang macam tu. Guna ayat-ayat Quran yang tertentu untuk tujuan nak buat benda tak elok. Itu menghina ayat Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Berhenti dekat tu. Palit minyak pengasih atas tengkuk orang perempuan. Dia guna ayat tu tujuan dia apa? Tujuan dia nak buat minyak pengasih. Nak bagi perempuan tu gila ke dia. Ini menghina ayat Quran. Menghina. Pasal apa? Pasal dia guna ayat Quran untuk nak pergi perdayakan orang perempuan yang bukan isteri dia. Dia ambil pergi palit tu, baca Quran tu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, perak bagi atas tengkuk tu. Perbuatan itu menghina ayat Quran. Tak boleh. Ayat Quran, ayat tersebut tidak diturunkan untuk tujuan itu. Tak boleh. Ada tak ada tuan-tuan dalam masyarakat kita? Ada. Bukan zikir. Ada buat amal macam ni. Bukan zikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak boleh. Kita tak boleh. Dengan agama, tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Begitu. Masalah bermula belajar dan mengajar sihir itu haram. Dia kata. Pergi belajar pun haram. Kawah hadu mengajak pun dua-dua haram. Begitu. Maka jika dipelajarkan barang yang membawa kepada kufur, maka jadi ia kufur. Oleh kerana ilmu yang dia ajak tu, kalau orang tu amal boleh jadi kufur, dia yang ajak sudah jadi kufur. Na'udzubillahi min zalik. Tak mau macam tu. Dan apabila tiada membawa kepada kufur, kena ta'zir, yakni ditakdibkan dia dan ditaubatkan daripadanya. Tapi kalau dia belajar tidak sampai ke peringkat kufur, maka dia wajib ditangkap dan ditaubatkan dia. Suruh dia taubat. Ditakdib maksudnya diberikan adab sopan Islam kepada dia. Maka jika taubat ia dengan sendirinya, diterima taubatnya. Tak payah orang tunggu orang tangkap baru nak taubat. Seorang-seorang dia dah belajar benda ni, malam ni main duk dengar pula baca kitab ni. Dengar-dengar, oh dia kata karut ni. Balik saya lagi, elok-elok semayang tahajud tengah malam tak ni, minta ampun kat Tuhan lah. Ya Allah, kata aku pergi belajar benda ni, waktu tu aku jahil. Aku tak tahu benda ni nak pergi jadi rosak sampai macam ni, sampai nak merosakkan akidah. Sampai peringkat apa jadi tukang sihir ni, sampai ke peringkat boleh dihukum pancung sampai mati dan sebagainya. Ya Allah, sudahlah, aku tak mau dah benda ni, aku nak berhenti hari ni juga. Aku minta ampun kepadamu, ya Allah, aku tak tahu benda-benda ni boleh jadi macam ni. Mengucap balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka taubatnya diterima Allah. Banyak tuan-tuan hak macam ni. Saya dah cerita banyak kali dah. 4-5 kali dah cerita. Orang hak jenis dia tatah macam mana Tuhan dorong dia sekali mai duduk, dengar-dengar kuliah, dengar pula kuliah yang berkaitan dengan dia. Puk kata kena ke dia. Sudahlah, dia kata awak lah malam ni main. Pertama kali main kena terus. Kan? Contoh kita cerita dulu. Hak tattoo badan penuh. Kan? Habis satu badan penuh. Tattoo gambar ulang. Melengkang di perut tu. Naik ni. Naik sampai bawah tengkuk. Bawah leher ni. Jadi kobra duk kembang tu. Kemudian lidah ulang naik ke celah-celah dia janggut. Tak nampak. Selak tunjuk ni ada lidah. Sini gambar kobra penuh. Di badan ni penuh gambar ulang. Kiri kanan lengan ni gambar orang perempuan tak pakai apa. Main-main pula dengar kita baca tajuk pasal tattoo ni. Lama saya cerita 5-6 tahun lepas. Dan kita baca tajuk pasal tattoo ni. Tajuk dia apa? Cerita pasal orang yang badannya bertattoo, mandi wajib tidak sah. Kalau dia mati esok, mandi mayat tidak sah. Bila kena tajuk tu, dia badan dia penuh tattoo. Macam mana? Dia tak boleh duduk dah berkisah. Bila kita nak balik, dia main sendai pintu kereta. Dia main sendai pintu kereta. Buka butang baju perang, kata tunjuk-tunjuk badan penuh tattoo. Macam mana dengan saya ni Ustaz? Sudah kita. Sudah kata macam ni. Macam mana dengan saya ni? Tunjuk penuh di perut ni. Tattoo tuan-tuan, dia bukan duduk atas lapisan kulit. Kalau dia sekadar lukisan atas kulit, kita pergi selinak buang kulit tu, hilanglah tattoo dah. Dia jenis duk tanam dengan jarum ni. Color tu bukan duk atas kulit saja. Dia masuk sampai dalam isi tu.
Dalam kitab pula agama dah buat keputusan dah. Kalau orang hak jenis tattoo macam ni, dia kena usahakan sedaya upaya dia hilangkan tattoo tu juga. Kalau sekiranya usaha dia nak menghilangkan benda tu memungkinkan mati, barulah dia disuruh berhenti daripada berusaha dan minta ampun pada Tuhan banyak-banyak. Selagi mana benda tu masih boleh ikhtiar bagi hilang, dia kena usaha. Dia tak buat, dia berdosa. Dan selama itulah mandi wajib tidak sah. Karutlah tuan-tuan, bila mandi wajib tak sah ni dia jam habis. Jam habis. Mandi wajib tak sah, semayang tak boleh, ambil ayat semayang pun tak jadi apa. Nak semayang tak boleh. Hadas besar tak terangkat. Nampak dia punya karut tu. Oh, cerita kat kita, saya ni ustaz sedang daripada memang saya jahat. Tak jahat lagu mana, mak pak saya daripada awal-awal bercerai berai. Ya? Jadi pak saya ambil saya. Bila dah bercerai mak dengan pak cerai, pak saya ambil saya. Dia ambil saya bukan dia belah saya, dia ambil saya, dia bagi dekat satu Cina Samsing Raja Tun Uda mana. Daripada kecil-kecil saya duduk dengan Cina kongsi gelap ni, Cina Samsing ni. Daripada kecil-kecil dia kata, saya tidak diajak lain melainkan ajak jahat ni, dia kata. Ustaz, dia kata, lagi banyak tattoo ni lagi Samsing, dia kata. Pasal apa? Pasal nak tattoo badan ni sakit. Bila banyak tattoo, makna orang yang paling kuat tahan sakit, dia lagi Samsing. Saya jadi macam ni kerana tu ustaz. Bukan salah saya. Dia duduk main ria kata dia tak salah. Kita pening. Kita nak buat macam mana? Tuan-tuan, satu daripada kita tak tahu berapa banyak kes yang seumpama ni duk ada dalam masyarakat kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu. Hak mai depan kita tahu. Tu dia. Kita pun tak upaya nak tolong dia. Dia dah keadaan macam tu. Cuma kita kata ikut lagu agama punya kata. Agama suruh pergi ikhtiarkan dulu. Sedaya upaya. Cara mana buang benda ni. Sebagai bukti bahawa kita menyesal atas kesilapan kita. Hak mana tinggal saki-baki tempat bahaya ni. Macam dia rengkong ni. Nak buang macam mana tuan-tuan? Dia takat buang kulit tak boleh. Dia nak kena selinap sebahagian isi. Selinap nampak rengkong. Tak boleh. Hak di badan boleh lah duduk kikir. Masa isi tebal boleh duduk kikir buang. Ni hak duduk dia rengkong ni nak buat macam mana? Maknanya kalau dia pergi ikhtiar buang pun, hak bahagian tu tak boleh buang juga. Makna tak semua juga. Tapi sekurang-kurangnya dia ikhtiar untuk buang. Allah faham. Allah tahu bahawa manusia ni menyesal sungguh-sungguh. Dan dia taubat pun taubat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harap mudah-mudahan Tuhan ampun dia. Nampak? Itu sebab kita kata apa? Langkah pertama ke arah benda tak elok jangan buat. Bila kita dah atok langkah pertama, kita nak reverse payah tuan-tuan. Kita nak reverse payah. Dan kalau kita nak reverse juga pun, kita tak ter-reverse dah pada masa tu. Pasal apa? Pasal kita dah syarat dengan kesilapan demi kesilapan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata belajar baik, mengajar baik ilmu sihir ini haram. Maka jika dipelajari barang yang membawa kufur, jadi kufur ya. Dan apabila tidak membawa kepada kufur, kena ta'zir dan ditakdib dia. Dan kalau sekiranya dia taubat, maka diterima taubat dia. Masalah, dia kata telah berkata ashab kita Syafi'i, apabila membunuh tukang sihir itu dengan sihirnya akan seseorang. Dan mengaku ia bahawasanya mati orang itu dengan sihirnya. Misalnya dia buat santau dekat orang. Mati kawan dia buat. Dan dia claim. Dia claim kata, kawan tu mati tangan saya. Dia kata, santau saya yang menyebabkan dia mati. Tuan ingat saya cerita sebelum kena tangkap itu? Cerita di masjid Seberang Jaya, ada orang kena santau pisau tuan-tuan. Blade ni, hak kita duk cukok ni, blade neset tu. Neset super stainless. Neset tu duk ada dalam perut dia. Macam mana punya sihir mai kita tak tahu. Bila dia muntah tu, pisau tu keluar daripada dalam perut tu. Keluar bersama dengan ketulan darah beku. Bukan dia keluar macam mana pisau kita baru beli buka tu. Tak. Dia cebisan-cebisan pisau tu. Bila muntah tu pergi duk kuih muntah dia tu cebisan-cebisan ni pisau cukok ni. Macam mana boleh masuk dalam perut dia? Sihir. Yang ni yang kata sihir. Sihir ni macam-macam ular pun boleh masuk dalam perut. Yang kata sihir ni. Dia kena macam tu. Tuan-tuan bayang bila dia nak muntah. Dia batuk-batuk dia nak muntah. Dia muntah tu. Darah tu keluar bersama dengan cebisan. Pisau-pisau neset ni. Dia hiri habis ni. Lalu nak keluar ni. Keluar darah berketul-ketul. Tuan-tuan. Begitu azab. Begitu sengsara. Tanggungan orang yang kena sihir ni. Patut tak patut kawan yang buat ni dihukum. Macam mana hukum yang agama kata. Dia gamak buat ke orang macam tu.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bila dia buat pula, dia mengaku pula bahawasanya mati orang itu dengan sihirnya. Bangga pula abang. Bangga pula. Padahalnya sihirnya itu memang sihir yang boleh membunuh pada ghalibnya. Memang biasa dah sihir dia buat ni, kalau duk muntah darah keluar pisau macam tu, memang pada ghalibnya, kebiasaannya memang boleh bawa mati. Lazim akan dia qisas. Dia kata, maka dia patut dikenakan hukum qisas, yakni hukum bunuh balik ke dia. Pasal apa? Pasal dia menjadi punca kepada bunuhnya kawan tu, matinya kawan tu. Begitu. Dan jika berkata ia mati dengan dia, tetapinya terkadang sihirnya membunuh dan terkadang tiada membunuh. Kalau dia pula klaim kata aku buat sihir kat dia ni sampai akhirnya dia ni mati kerana sihir aku. Dia kata macam tu. Tapi dia ni kalau kita cek balik track record dia duk buat sihir dekat banyak orang dah. Tapi tak semua orang mati. Ada juga mati. Ada juga yang dia buat tak mati. Tapi hari ini dia klaim kata sihir dia menyebabkan kawan tu mati. Maka tiada qisas. Dan wajib diat. Dan juga wajib kafarah. Kalau sekiranya dia punya sihir ni tak selalu orang mati. Ada mati, ada tak mati. Sekiranya kesnya macam tu, maka dia tidak wajib qisas. Maksudnya dia tidak diwajibkan hukum bunuh balas. Sebaliknya gantinya apa dia? Dia dikehendaki, tukang sihir ni dikehendaki membayar nilai 100 ekor unta. Ditanya di sana, unta seekor berapa dik kali 100. Bayar dekat orang yang mati, yang dia dakwah kata mati kerana sihir dia ni. Dia kena bayar dekat keluarga si mati ni. Nilai 100 ekor unta. Dan tidak cukup dengan itu, dia wajib kafarah. Kafarahnya ialah sama ada merdeka hamba, ataupun kalau tak ada hamba, dia kena puasa 60 hari berturut-turut. Dekat tu aja. Nak ganti dengan 60 orang miskin bagi makan tak boleh. Ini kafarah untuk bunuh orang, dia dekat dua ni. Apa dia? Merdeka hamba, tidak pun puasa syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Jadi baik, kalau dia tak buat macam mana? Dia tak buat, menambah dosa dia di depan Tuhan. Begitu. Dan adalah diat itu pada barang yang baginya. Maksudnya diat tadi ni, hak nak bayar nilai 100 ekor unta tadi, mesti ambil duit daripada duit dia. Tak boleh ambil duit orang. Kalau tak boleh nak bayar penuh, ansuran. Ada duit bayar, ada duit bayar, ada duit bayar. Nilai 100 ekor unta tadi mestilah daripada duit dia. Bukan atas akhilah. Yang ni bukan ke atas adik-beradik dia. Adik-beradik tak boleh tolong. Mesti duit dia juga. Duit ahli sihir ni juga. Begitu. Kerana bahawasanya aqilah itu tiada menanggung ia barang yang sabit dengan akuan orang yang salah. Aqilah tak berhak, tidak boleh nak pergi tolong orang yang dah mengaku bersalah. Dia mengaku kata dia yang bunuh kawan tu, dengan kerana dia mengaku orang lain tak boleh tolong dia. Dia mengaku dia sendiri kena tanggung. Begitu. Wallahu alam, dia kata ini dia ambil daripada syarah Imam An-Nawawi. Wallahu alam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fil ghal wa ma yasna'u bih. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang mengagis harta ghanimah sebelum dibahagi-bahagikan dan bagaimana memperbuat dengan dia. Ni nak cerita apa? Nak cerita berlaku perang. Kemudian ada harta rampasan. Harta itu sepatutnya dibahagikan kepada tentera yang pergi berperang. Kan? Tak dan nak bahagi lagi, ada satu syekh dia pergi curi. Sebahagian daripada harta tu curi ambil kat dia. Bila dia curi ambil kat dia, apa jadi? Maka dia akan dikenakan satu bentuk hukuman. Kita akan baca lepas ni. Wallahu a'lam.